Saya sedar memang tempoh 6 bulan ini agak singkat. Agak jarang sekali ada satu sesi seperti ini untuk menilai sesebuah kerajaan yang baru terbentuk 6 bulan lamanya. Dalam keadaan biasa, 6 bulan ini tempohnya adalah tempoh percubaan, probationary period kata orang. Jadi belum dapat lesen penuh. Sudah pasti tempoh yang agak lebih lama diperlukan untuk membuat penilaian yang lebih komprehensif tentang pencapaian sesebuah kerajaan. Namun sebagaimana saudara dan saudari juga sedia maklum, Kerajaan Perikatan Nasional ini terbentuk bukan dalam keadaan biasa. Mungkin tak pernah berlaku dalam sejarah negara sebelum ini. Terbentuknya ialah dalam keadaan suatu krisis politik yang jujurung kali melanda negara kita pada waktu itu. Dan suatu krisis yang sebenarnya tidak pernah berlaku sebelum daripadanya. Saya sebutkan biasa dalam ucapan saya sebagai unprecedented crisis. Dan saya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong setelah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletak jawatan yang agak amat mengejutkan. Dan saya juga terpilihlah kerana mendapat sokongan majoriti ahli parlimen daripada pelbagai parti. Bersatu, PAS, Barisan Nasional, JPS, STAR, PBS, MCA, MIC. Kalau tak silap saya hampir 12 parti. Dan antara yang paling awal sekali menyokong saya lah Yang Berhormat Tuan Guru Haji Adi Jawang, Ahli Parlimen Marang dan juga Presiden PAS yang ada di sini pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih atas barakah sokongan beliau. Sebenarnya saya juga tidak pernah menjangka saya jadi Perdana Menteri. Tak ada komplot, tak ada suatu skema politik luar biasa untuk mengambil alih ataupun menjatuh seseorang. Tetapi oleh kerana berlakunya krisis politik yang agak rumit pada ketika itu, yang kita semua tahu, rakan-rakan pimpinan parti-parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional hari ini telah mencadangkan nama saya sebagai Perdana Menteri. Kalau saudara ingat, dijemput oleh Agong ke istana, sign SD. Yang saya nak beritahu di sini ceritanya, SD yang pertama yang dibuat ialah oleh Tuan Guru Haji Hadi sendiri. Orang lain belum buat, dia dah buat dulu lah. Tahu nama saya dalam kertas SD yang pertama. Kalau Ustaz Senator pun tahu cerita tu. Jadi setelah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong berpuas hati dan saya mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, maka jadilah saya Perdana Menteri. Kun fayakun. Jadi keberadaan saya di sini hari ini selain daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ialah kerana dokongan dan sokongan yang saya terima daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, dan saya rasa sebahagian besar pada kalangan rakyat pada hari ini, alhamdulillah. Dan sebagai Perdana Menteri, tugas yang pertama yang saya lakukan ialah menurut Perlembagaan Persekutuan ialah untuk membentuk sebuah kabinet. Dan saya telah pun membentuk kabinet saya, bagaimana saudara-saudara pun tahu, menggabungkan rakan-rakan ahli-ahli parlimen daripada pelbagai parti yang telah menyatakan sokongan pada saya, termasuk seorang ahli perbankan ataupun bank dan seorang mantan mufti. Ya, ini pun tak pernah berlaku dalam sejarah kabinet Malaysia. Jadi yang ada di hadapan saya ini insya-Allah kalau tergerak satu hari jadilah jemaah menteri saya juga insya-Allah.
Jadi kabinet ini telah dibentuk dan kita telah pun dapat membentuk kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya yang telah pilihan raya tempoh 2 tahun berlaku krisis, maka terbentuklah sebuah kerajaan yang ianya adalah berpandukan pada perlembagaan persekutuan. Saya nyatakan ini semua fakta-fakta yang semua sudah maklumlah. Jadi oleh sebab itu kerajaan ini tidak mempunyai manifesto. Bagus juga tidak ada manifesto. Boleh buat apa saja yang saya suka. Pasal ada yang dahulu ada manifesto tapi tak dapat dilaksanakan disebabkan tak jangka dia menang pilihan raya pada waktu itu. Cerita yang lalulah. Ataupun bentuk aku janji yang biasanya dibentangkan pada rakyat semasa kempen pilihan raya. Jadi tanpa manifesto saya fikir agak juga sukar untuk saudara dan saudari nak menilai pencapaian kerajaan. Pasal tidak ada satu benchmark. Tak tahulah dalam perbincangan pada hari ini tak tahu apa benchmark yang digunakan. Yang ini dah sampai 80% ke, ini baru 30%. Wallahualam. Janji-janji mana pula yang telah pun tertunai? Kerana saya tak pernah berjanji. Tapi saya tunaikan juga walaupun tak dijanjikan. Dan ini tidak boleh kita senaraikan. Namun ini tidak bermakna bahawa saya boleh melakukan apa saja secara sewenang-wenangnya. Tak ada manifesto ini bukan bermakna tiada kebertanggungjawaban ataupun accountability kepada rakyat. Saya fikir itu agak paling utama. Ini accountability sebagai seorang pemimpin bagi saya adalah penting dan memang mesti ada. Sebagai seorang Muslim, saya memang berpegang teguh kepada apa yang Rasulullah pernah sebutkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Begitulah agaknya. Setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin. Jadi saya terima jawatan Perdana Menteri dengan menggalas suatu amanah yang besar di atas bahu saya. Saya rasa saya bertanggungjawab kepada rakyat. Menteri-menteri yang saya juga lantik, termasuk juga Pak Duta kita ni, khususnya untuk merapatkan hubungan kita dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, juga bertanggungjawab kepada rakyat. Dan ini bermakna jika kami gagal untuk memikul amanah pada rakyat dengan cara yang sebaiknya, pastinya kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti di dunia ini oleh rakyat jelata. Ini prinsip yang paling utama yang saya pegang apabila saya menjadi Perdana Menteri. Sebab itu Kerajaan Perikatan Nasional sebaik saja dibentuk terus berfungsi sebagai sebuah kerajaan yang bekerja siang dan malam untuk membela rakyat. Saya sebutkan biasa dalam ucapan saya, is a functional government, a functional cabinet. Dan kami tak ada masa untuk berbulan madu walaupun dah 6 bulan. No rest. Tak ada waktu honeymoon sebenarnya. We work as a functioning government from the word go. Dan krisis getih yang menguji kebertanggungjawaban Kerajaan Perikatan Nasional kepada rakyat ialah COVID-19. Sesuatu yang tak pernah kita alami, tak pernah berlaku di negara kita dan juga tak pernah berlaku di mana-mana negara di dunia. Sebelum daripada ini. It is what we call unprecedented crisis of a global scale that has gripped the whole world. Kita tak ada referral point
untuk jadikan sebagai rujukan apa yang harus kita lakukan, apa tindakan yang harus kita ambil untuk menangani suatu wabak pandemik yang tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Banyak penyakit macam-macam ada di negara kita. Tengok pada hari ini tak pernah berlaku pun. Penjarakan sosial, pakai pelitup muka, sanitizer. Cuma saya masuk tadi tak diuji suhu badan saya. Tapi saya jamin bawah pada 37. Tak pernah berlaku. Dan sampai hari ini masih terus berlaku. Untuk menentukan supaya kita memelihara kesejahteraan rakyat. Namun alhamdulillah berkat kesungguhan kerajaan dan dukungan para frontliners yang saya kira bilangannya puluhan ribu, penjawat awam, sukarelawan dan disiplin rakyat di negara kita, alhamdulillah kita telah pun berjaya mengharungi krisis yang masih belum selesai ini agak dengan baik sekali. Mereka kata kita adalah antara negara yang paling berjaya dalam menangani krisis COVID-19 ini. Alhamdulillah. Dan antara faktor kejayaan kita ialah ketegasan dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang disebutkan sekarang ini SOP ataupun antara lain perintah kawalan pergerakan, arahan oleh saya tutup kedai, mereka tutup kedai. Kalau buka pintu je akan ditahan dan ditangkap oleh polis. Tutup sekolah. Cucu saya sekolah sampai dekat berapa bulan cuti. 6 bulan kot. Baru buka sekarang. Tutup kilang. Makcik Kiyah, Pak Salih pun tak boleh berjaga. Jadi sampai tidak ada pergerakan langsung dibenarkan. Ini kerana nasihat daripada pakar di Kementerian Kesihatan, itu tindakan wajar yang mesti kita lakukan kalau kita nak selamat. Dan saya tak tahulah, sebelum saya lakukan itu, saya pun kena beristikharah dan dapatkan panduan. Mampukah kita menguruskan masalah COVID yang begitu serius, mengancam nyawa, ataupun sebaliknya. Dengan nawaitu yang baik, alhamdulillah, Tuhan izinkan keadaan kita bertambah baik. Waktu itu kita tahu negara kita berada dalam keadaan standstill. Langkah awal yang kita ambil untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini dianggap agak penting kerana rakyat berpendapat itulah langkah yang wajar untuk memelihara kesejahteraan mereka. Dan langkah yang kedua ialah memberikan perlindungan ekonomi kepada rakyat. Dan ini agak satu yang amat serius. Saya telah pernah sebutkan sehari ekonomi kita terhenti disebabkan oleh PKP, kita rugi 2.4 bilion ringgit sehari. Dan bila dah berlangsung untuk beberapa hari, Governor Bank Negara dalam surat Economic Action Council memberitahu pada saya kalau ekonomi tidak dibuka semula, seluruh sistem perbankan akan runtuh dan nilai runtuh kerugian hampir 1 trilion ringgit Malaysia. So it's a very serious matter. Jadi walaupun begitu, kita terpaksa buat keputusan untuk buka semula ekonomi kita. Sebagai Perdana Menteri, saya rasa agak bertanggungjawab kepada rakyat. Kita tak boleh membiarkan perkara ini berlaku begitu saja. Ya, melaksanakan perintah kawalan pergerakan mungkin mudah, tetapi nak memastikan rakyat mempunyai perlindungan ekonomi yang mencukupi ini, semua kegiatan ekonomi hampir terhenti bukanlah satu perkara yang mudah. Dan dalam keadaan ini saya tidak boleh membiarkan rakyat kita hidup dalam keadaan susah, merempat, kelaparan, tidak ada makanan, tak dapat pendapatan. Ini satu yang serius. I have to ensure that all of you have roof on your head and food on your table.
Sebab itu saya telah minta Menteri Keuangan pada waktu itu yang ada sekarang ni supaya cari duit. Berapa banyak yang ada. Pentadbiran PH dahulu mengumumkan pakej ransangan 20 bilion. Cukup besarlah tu waktu itu. Tapi saya tak dapat nak sampai hati kata nak beritahu rakyat yang kerajaan tak ada duit. Orang tak percaya kalau sekarang pun saya kata tak ada duit, macam mana boleh dapat cari duit? Tapi Menteri Keuangan saya, Tengku Zafrul, beritahu, dia kata, yes sir, we have the money. Saya tak tanya awak curi ke apa ke. Karena kita perlukan satu jumlah yang memang besar. Dan sekarang tuan-tuan pun sudah tahu berapa jumlahnya. 295 bilion. Pakej suntikan fiskal aja 45 bilion. Ini tak pernah berlaku, tetapi bagi kita itu suatu langkah yang amat diperlukan dalam keadaan ekonomi kita yang hampir rosak dan musnahnya. Dan wang inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat melalui pakej-pakej ransangan ekonomi yang semuanya saya sebutkan tadi adalah satu nilai yang besar 295 bilion. Dan saya kira ramai yang telah pun mendapat manfaat daripadanya. Saya turun sebagai contoh baru-baru ini ke Sabah dan pergi ke banyak tempat, termasuklah di Sandakan, turun ke bawah, jumpa dengan ramai pengusaha, orang biasa, dan mereka kata mereka dah dapat bantuan itu. Alhamdulillah, selepas 6 bulan, kita telah pun dapat berjaya membendung wabak COVID-19, walaupun agak belum sepenuhnya. Kes-kes penularan tempatan, bagaimana yang kita tahu, masih ada. Agak rendah bilangannya. Jumlah kematian pun tidaklah sebesar mana banding setengah negara, antara yang paling berjaya menguruskan soal COVID. Pada hari-hari tertentu, jumlah kes harian yang dilaporkan hanya 1 digit. Hari ini agak 2 kot. 2 mana belasan sajalah. Kadar kesembuhan juga tinggi 97%, kadar kematian rendah 1.3%. Dan sektor-sektor ekonomi kita juga telah dibuka semula. Dengan lebih 15 juta pekerja kita kembali semula bekerja. Waktu kita henti dulu, semua berhenti. Buka secara peringkat. Hari ini mereka yang sudah dapat, yang sudah mula bekerja, sudah kembali bekerja. Tetapi masalah ya, antara lain juga yang menunggu nak bekerja, sebahagian masih menunggu kerana tidak ada peluang pekerjaan. Kadar pengangguran kita walaupun ada naik sedikit kadarnya, tetapi masih dalam keadaan yang agak masih boleh kita kawal. Dan selain daripada tempoh 6 bulan itu, kerajaan telah pun meletakkan beberapa asas penting yang saya kira akan menjadi hala tuju untuk tempoh masa yang akan datang. Pertamanya dari segi ekonomi. Kerajaan sedang pun memberikan tumpuan pada usaha-usaha untuk memulih dan merancakkan semula ekonomi pasca COVID-19 menerusi pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Dan seperti mana yang berlaku di negara-negara lain, sektor-sektor ekonomi di negara kita ini yang saya sebutkan tadi terjejas dengan teruk akibat pandemik ini. Namun ekonomi negara kita sedang pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah hampir semua sektor ekonomi ini dibuka semula. Yang tak buka hanya kelab malam, pub-pub. Itu saya fikir kalau tak buka selama-lama pun bagus juga kot. Okay. Kerana susah nak mengamalkan penjarakan sosial for obvious reason. Dan dengan situasi yang saya kira lebih terkawal dan mulalah wang yang telah pun kita sediakan turun ke semua sektor-sektor ekonomi yang kecil dan besar, maka kita jangka dia akan mula menunjukkan petanda-petanda positif pada penghujung tahun ini dan insya-Allah mungkin
pada tahun hadapan. Keduanya, Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memberikan tumpuan pada usaha untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama memastikan hasil kemakmuran negara kita ini dikongsi secara adil dan saksama oleh seluruh warga negara tanpa mengira perbezaan kaum, agama, status sosial dan wilayah. Dalam konteks ini, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang saya cetuskan sejak beberapa tahun yang lepas akan menjadi paksi dasar dan juga program ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ketiganya, kerajaan ini juga akan memberikan tumpuan kepada agenda Bumiputra sebagai agenda nasional. Yang ini pada zaman yang lalu tak ada berani nak cakap pasal agenda Bumiputra. Now we will talk about agenda Bumiputra, khususnya ekonomi. Nak meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam pelbagai sektor ekonomi, kerajaan baru ini telah pun menubuhkan Majlis Kemakmuran Bumiputra yang akan difungsikan oleh saya sendiri. Jadi kalau di sini banyak pakar-pakar yang nak mukakan cadangan-cadangan, terutama yang pakar dalam bidang ekonomi mengenai apa yang wajar dan harus kita lakukan untuk mempercepatkan proses recovery sampai ke peringkat akhir untuk reform ekonomi, sila kemukakan cadangan itu kepada saya dan insyaAllah kita akan meneliti dan kalau ia sesuai kita akan laksanakan. Perkara yang keempat ialah kita akan memberikan tumpuan pada usaha pendigitalan Malaysia. It is about digitalization of the country, menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara ataupun ringkasannya JENDELA di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Saya telah umumkan waktu saya di Sabah itu. Ini satu daripada proses membawa Malaysia ke hadapan yang tak boleh kita elakkan, mesti kita laksanakan. Malahan agak sudah terlewat kalau ikut jangkaan awalnya, lebih awal daripada itu, tapi COVID-19 ini memberikan suatu yang agak hikmah kepada kita untuk menyegerakan proses pendigitalan ini. Kelima ialah untuk nak memastikan Malaysia mempunyai jaminan makanan yang mencukupi yang akan menjadi salah satu teras utama pentadbiran kerajaan ini. Saya sebut banyak perkara tapi saya sentuh 1, 2, 3 yang saya kira akan menjadi teras dasar kerajaan yang ada sekarang ni, iaitu soal untuk menyediakan makanan yang cukup. Singapura dikata sudah mencapai tahap hampir 1% food security. Singapura. Malaysia tak sampai ke mana lagi. Jadi untuk itu jawatan kuasa kabinet mengenai dasar security makanan negara ini telah pun diwujudkan untuk meneliti segala dasar-dasar, inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan swasta untuk menambah pengeluaran makanan dalam negara kita. Setahun kita mengimport hampir 80 bilion ringgit nilai makanan. Dia bukan mengecil, makin membesar. Kelapa pun kita import, ikan, sayur, bayam, semua sebahagian besar, termasuk susu, keju, daging dan sebagainya. Sebahagian besar. Sedangkan potensi negara untuk mengeluarkan bahan-bahan seperti itu, saya fikir adalah amat besar. Yang ini belum tercapai sepenuhnya. Keenamnya, Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan komitmen kepada usaha untuk membenteras rasuah menerusi pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional. Itu komitmen saya sejak dahulu sampai ke hari ini. Jadi kalau dilihat dalam senarai jemaah menteri saya minta maaf sudah carve out. Carve out setengah-setengah yang mungkin dikatakan terbabit dengan apa-apa. Tak semestinya mereka sudah bersalah. Tapi untuk nak menunjukkan bahawa kita committed berusaha untuk menentukan tahap integriti pimpinan negara dan kerajaan itu agak tinggi diterima rakyat, itu telah pun saya laksanakan. Dan selain itu, usaha-usaha reformasi institusi akan dilaksanakan demi untuk mewujudkan sebuah pentadbiran yang kompeten,
telus dan berintegriti. Bila sebut soal reform, dia banyak perkara. Parliamentary reform, institutional reform, legal reform, dan mana-mana yang kita anggap sesuai yang mungkin telah dimulakan oleh pentadbiran lama tetapi ditokok dengan berbagai-bagai proses reformasi institusi, ini akan kita laksanakan. Dan kita akan segerakan mana yang perlu didahulukan. Ketujuhnya ialah soal pendidikan. It's about education. Dan ini kita akan berikan keutamaan untuk kita pastikan kita dapat berjaya melahirkan modal-modal insan negara yang berkemahiran, yang berpengetahuan dan berbudi pekerti mulia. Insan kamil. Kualiti guru, pensyarah, kurikulum, infrastruktur pendidikan, semuanya akan terus kita pertingkatkan dan sektor pendidikan negara kita mesti bersedia untuk mendepani pelbagai cabaran baru termasuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara maya. Kelapannya ialah reformasi dalam sektor kesihatan. Juga akan menjadi keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional. Wabak COVID-19 ini yang melanda dunia dan negara kita amat menguji kualiti dan kesiapsiagaan sistem kesihatan negara. Alhamdulillah, kejayaan Malaysia menangani wabak COVID-19 membuktikan negara kita mempunyai sistem kesihatan yang baik, namun saya percaya banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki dan kita akan terus memberikan keutamaan kepada usaha untuk menambah baik sistem kesihatan negara kita yang pastinya akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Kesembilannya ialah aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Ini juga akan kita berikan keutamaan. Rakyat mesti berasa selamat untuk tinggal di negara ini. Usaha-usaha untuk mengurangkan kadar jenayah, mengawal sempadan negara daripada diceroboh, memelihara kedaulatan wilayah, memerangi keganasan dan juga menangani masalah pendatang asing tanpa izin akan kita berikan keutamaan untuk sekarang dan masa-masa ke hadapan. Dan kesepuluhnya ialah isu perpaduan kaum dan keharmonian antara masyarakat berbilang agama ini akan terus dipupuk dan kita pertahankan. Usaha ini tentunya memerlukan kesedaran, sokongan dan dokongan seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah. Kerajaan ini akan telah pun menubuhkan sebuah kementerian yang khusus, iaitu Kementerian Perpaduan Negara, untuk melaksanakan pelbagai program dan dasar yang bertujuan untuk memperkokohkan perpaduan nasional. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya serahkan pada rakyat untuk menilai pencapaian kerajaan kita pada hari ini dan saya telah pun melakukan apa yang saya fikirkan sebaik-baiknya untuk melunaskan tanggungjawab kepada rakyat. Tapi saya kira bukanlah hak saya untuk nak mengatakan sama ada ia telah saya lakukan yang terbaik ataupun sebaliknya. Inilah hak rakyat, saudara, orang yang bijak pandai tahu menilai. Dari mula lagi saya menjawat jawatan Perdana Menteri, saya bertawakal pada Allah. Dan bagi saya kedudukan saya tidaklah penting, tetapi bagaimana saya menjalankan tugas dan amanah kepimpinan itulah yang saya kira amat utama. Amanah kepimpinan ini adalah satu ujian buat saya dan saya mesti melakukan perkara yang saya anggap betul dan saya tidak boleh sekali-kali berkompromi pada hal-hal prinsip seperti ini. Prinsip utama ialah prihatin kepada rakyat. So it is my responsibility to be caring to the people regardless of race, creed and color. This is of course my utmost priority. What I have done for the past 6 months was based on this very principle. I have to take care of not only of people's life, but of course their livelihood as well. Bantuan prihatin nasional, moratorium pinjaman bank, bantuan khas untuk perusahaan kecil dan sederhana, subsidi upah, diskaun bayaran bil elektrik, inisiatif-inisiatif lain di bawah pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan adalah bukti keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin pada rakyat. Jika keadaan memerlukan
InsyaAllah kerajaan akan melaksanakan beberapa lagi inisiatif-inisiatif lain termasuk pakej rancangan ekonomi tambahan untuk membantu rakyat sekiranya keuangan kita mengizinkan. Satu lagi prinsip yang amat penting ialah integriti. Dan saya nak sebutkan ini bahawa saya tidak akan berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan integriti dan saya tidak akan memperdagangkan integriti saya semata-mata untuk menjaga kedudukan dan pangkat. Yang benar tetap benar, yang batil tetaplah batil. Saya tak payah ceritalah, saya pernah disingkir daripada kerajaan, tahankan kebenaran dan tidak mungkin saya membenarkan kebatilan bila-bila mana saya berada semula dalam kerajaan pada hari ini. Ini prinsip saya, kewajipan saya kepada Tuhan dan amanah saya kepada rakyat. Yang penting apabila ditanya oleh rakyat, adakah saya telah melaksanakan amanah saya boleh katakan, ya, saya telah cuba dan saya telah laksanakan semampu yang saya boleh. Dan saya berserahkan segala-gala ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya berharap convention yang diadakan pada hari ini dapat mengumpulkan idea-idea yang bernas yang boleh membantu kerajaan memperbaiki pencapaiannya. Saya difahamkan satu memorandum akan diserahkan pada saya selepas ini. InsyaAllah kita akan meneliti kandungannya dan juga mengambil perhatian terhadap segala cadangan yang dikemukakan oleh saudara dan saudari sekalian. Saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pertubuhan intelektual negara yang menghimpunkan para cendekiawan daripada pelbagai bidang untuk menjayakan convention pada petang ini. Syabas dan terima kasih atas usaha murni ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.